Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad sahibil maqamatil aliyah. Wa bimahabbatika lahu ya Rabbi munna alayna bidhurriyyati salihah وافتح عليهم بالعلوم اللدنية وانظر إليهم بعين العناية الربانية وسر الولاية الإلهية واجعلهم محبوبين لديك ولدى الحضرة المحمدية وأسلافهم من السادة العلوية يا من لا تخفى عليه خافية في الأكوان السماوية والأرضية نسألك اللطف والعافية لنا ولجميع الأمة المحمدية أما بعد. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk kita berkumpul di majlis yang penuh barakah yang saya hormati, kasihi guru kita Al-Habib Mahdi Al-Hamid, juga yang kita kasihi, sayangi Tuan Guru kita Dr. Syuhada Mahmud Al-Ja'fari, juga kepada Tuan Guru Ustaz Muhammad bin Nazlan, juga kepada Tuan Guru Ustaz Zulhafizi, dan juga kepada semua para asatizah, para habaib yang hadir pada malam ini yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, tanpa mengurangkan sedikit pun rasa hormat, kasih sayang saya kepada para alim ulama sekalian, juga kepada tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk duduk lagi di dalam majlis-majlis yang penuh dengan barakah ini, untuk kita sentiasa duduk di dalam mujalasatus salihin, dapat kita sohbatus salihin, dapat kita sohbah, dapat kita duduk dengan mereka. Itu merupakan satu nikmat yang besar, satu nikmat yang sangat besar, yang menjadikan mudah-mudahan wasilah untuk kita wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang sangat kita syukuri dalam hidup kita adalah apabila sentiasa Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kita di dalam majlis-majlis sebegini. Kerana duduk dengan orang saleh ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu merupakan perkara yang sangat dititik beratkan oleh salafun salih, sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi ja'alni hukman wa alhiqni bis salihin, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hukman di situ kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan makna ilmu. Maknanya sentiasalah beri kepada aku ilmu. Kata Ikrimah radhiyallahu taala menyatakan bahawasanya itu adalah suatu kita kata kebaikan dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, yang kita inginkan agar diberikan ilmu, diberikan kebaikan, dan sentiasa kita ini didudukkan di kalangan orang saleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang saleh. Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menceritakan satu kisah berkaitan dengan Al-Imam Muhammad Ar-Ramli. Ketika wafatnya ayahanda beliau Imam Ramli, Imam Ahmad Ramli radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka menyatakan bahawasanya ushidukum, aku bersaksi kepada kamu bahawasanya ayahku ini salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia sejahtera, dia selamat diri dia itu daripada apa dia menyakiti orang-orang yang beriman
dengan lisannya dan juga dengan tangannya. Maka kata Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid ketika menceritakan kisah ini, ya laitana, kalaulah kami ni mampu jadi orang soleh, itu satu perkara yang sangat baik dalam hidup ni. Seolah-olah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid mengatakan bahawasanya kalaulah kami dapat jadi orang saleh, sudah pastilah kami ini akan selamat lisan kami dan tangan kami daripada menyakiti umat Islam. Dan sudah pastilah kita akan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, usahakanlah untuk duduk dengan orang saleh. Walaupun kita ni pada hakikatnya sukar untuk menjadi orang saleh, tapi usahakanlah mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang saleh. Inilah juga ditafsirkan, disyarahkan oleh Al-Habib Zain berkaitan dengan doa tadi, Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin, iaitu dudukkanlah kami dan jadikanlah kami di kalangan orang saleh. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di depan tuan-tuan ni subhanallah, guru-guru tuan-tuan yang subhanallah mereka ini dapat kita sohbah mereka ni walaupun pada malam ini. Mudah-mudahan kita doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hati kita ni hati yang bersih dengan wasilah mereka yang berada di hadapan tuan-tuan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala rezekikan kita untuk dapat beramal ibadah dan kita dapat sentiasa duduk lagi dalam majlis-majlis sebegini. Dalam riwayat Nasa'i disebutkan ketika mana Nabi SAW Isra' dan Mi'raj, Sayyidina Jibril alaihi salam beritahu pada Nabi SAW, inzil huna ya Muhammad, turun di sini wahai Muhammad. Di sini tempatnya Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Tuhanmu, dan salatlah di sini. Kemudian sampai lagi ke bumi Madinah yang ketika itu namanya Yathrib. Maka kata Sayyidina Jibril, turunlah, salat di sini. Di sini kamu akan hijrah satu hari nanti dan sebagainya. Kalau kita baca di sini tuan-tuan yang dimuliakan Allah, apa maknanya Sayyidina Jibril menyuruh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk turun di tempat-tempat yang baik ini, kerana tempat yang baik ini ada kaitannya dengan orang saleh, ada kaitannya dengan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah ta'ala telah angkat darjat mereka. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, sudah pasti ada keberkatannya di situ. Maka karena itulah Sayyidina Jibril alaihi salam ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti di tempat-tempat orang saleh, lalu salat dan berdoa di situ. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj itu, tiba-tiba Nabi SAW terbau bau yang wangi. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Jibril alaihi salam, ya Jibril, wahai Jibril, bau apa yang wangi ni, Masya Allah. Maka kata Sayyidina Jibril alaihi salam, ini bau masyitah, bau tulang-tulangnya masyitah. Maka dikisahkan bahawasanya masyitah ini siapa tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Beliau ini seorang, kita kata, khadam kepada Fir'aun, yang mana beliau ini ketika mana sikat rambut anak Fir'aun, sikat itu terjatuh. Bila terjatuh, dia ambil sikat itu dengan dia mengucapkan Bismillah. Bila dia ucap Bismillah, anak Fir'aun ni pun terkejut. Dia tengok, ada ke apa yang kamu ucapkan tu? Ada ke Tuhan lain selain ayah aku? Dia tanya. Maka dikatakan oleh masyitah, dia kata, Tuhan aku adalah Allah, Allah juga adalah Tuhan kamu dan Tuhan ayah kamu. Maka anak kepada Fir'aun ni kata, aku akan report kepada ayah aku. Maka masyitah kata apa? Dia kata, silakan, tak ada masalah. Akhirnya masyitah ditangkap dengan anak-anak dia. Maka Fir'aun nak kenakan hukuman, nak diletakkan dalam minyak panas. Maka masyitah mengatakan kepada Fir'aun, boleh, tapi dengan syarat kamu kumpulkanlah tulang belulang aku nanti dengan anak-anak aku, tulang belulang anak-anak aku. Maka Fir'aun pun kata, okey tak apa. Dia tak adalah kata okey tak apa, maknanya dia kata baik. Dia kata ini dalam bahasa Arab lah, ni saya terjemah saja tuan-tuan, Maka dia kata okey tak apa. Lalu dia pun masukkan satu persatu anak masyitah. Bila dimasukkan satu persatu anak masyitah, akhir sekali nak dimasukkan bayi. Ini anak ada yang masih kecil lagi. Masyitah, seorang ibu,
sudah pasti hatinya rasa terlalu sedih dengan melihat anaknya yang akan dimasukkan ke dalam minyak panas. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan keyakinan masyidah, kuatkan keimanan masyidah. Lalu anak itu yang masih bayi itu boleh mengatakan kepada ibu dia, ummi, ya apa namanya, wahai ummi, sesungguhnya innaki alal haq, sesungguhnya engkau wahai ummi di atas kebenaran. Maka terus masyidah pun meneruskan dia punya kita kata keinginan dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dikumpulkan tulang belulang itu, maka menyebabkan bila dikumpulkan tulang belulang itu baunya menjadi tersangat wangi, telah dibau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan tersebut. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu duduk dengan orang saleh ini memberikan bau haruman yang sangat baik, memberikan kebaikan yang baik kepada kita, zahir dan batin kita, di sudut ilmu kita, di sudut amal kita dan sebagainya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi perkara yang perlu kita lakukan. Yang paling penting sekali, jangan kita lepas ataupun tinggalkan diri kita ni daripada duduk dengan orang soleh. Bagaimana lemah pun kita punya amal, duduk dengan orang soleh. Kalau nak cerita panjang lagi, tapi tuan-tuan guru kita ramai lagi, subhanallah, saya rasa tak layak nak cerita ni. Saya datang sini tengok tuan guru Dr. Syuhada ada pun rasa bergetar dah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tengok pula Habib kita yang sepatutnya lebih layak untuk bercakap, Ustaz Ayub kita masya-Allah lebih layak untuk bercakap. Jadi saya rasa setakat ini saya persilakan tuan-tuan untuk hadir, dan saya terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini. Moga Allah Subhanahu wa ta'ala pilih lagi diri saya, diri tuan-tuan semua daripada kita ni, sampailah kepada zuriat kita untuk duduk bersama para alim ulama, para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kita ni orang yang dapat khidmat kepada mereka, dapat sohbah dengan mereka, dapat mencium bau haruman syurga daripada mereka, dapat ilmu daripada mereka. Mudah-mudahan kita dibangkitkan di hari akhirat nanti dengan mereka, di bawah zumratis salihin, di bawah lembayung orang-orang saleh, para lembayung para alim ulama. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa diucapkan kepada Al-Fadilatu Ustaz Wan Nakin wa Hafiz Al-Madani di atas tausiah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan majlis kita pada malam ini dengan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Dr. Syuhada Mahmud Al-Jafari. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, wa ba'd. Ustaz Remy, Tuan Rumah, Samahat Syekh Al-Habib Mahdi yang bersama pada malam ini, Ashabul Fadilah, Tuan Guru Ustaz Wan Naqi, Ustaz Muhammad Nazlan, Ustaz Zul Hafizi, semualah masyayikh, para habaib, ibu ayah yang sempat bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Sebenarnya saya baca iklan dan malam ni saya tak ada kelas. Saya memang nak jumpa Habib, nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Denai Alam, Puncak Alam tu tak adalah, jauh lah kan. Jadi memang niatnya nak jumpa Habib. Saya patut tak adalah senarai kursi ni dah, duduk bawah. Tapi dia kerana penganjur tuan rumah bermurah hati bagi saya tumpang duduk, saya duduk lah. Dan dalam senarai pun saya tak masuk tausiah tu dah. Tapi dia kerana perintah hajat daripada penganjur, jadi saya pun tuan-tuan sekalian cakap sikit lah, cakap sikit bagi memenuhi kehendak majlis. Dan pertama sekali dalam hidup saya tuan-tuan, Imam Syarafuddin Al-Busiri radhiyallahu anhu ini, qasidah burdah beliau ni kita dah biasa dengar. Karamah beliau, bagaimana beliau Allah kurniakan dengan wasilah perantaraan Nabi SAW, beliau ni kena penyakit syalal, stroke. Tawassul buat qasidah, tulis sampai kepada bait yang ke-51.
Tuan-tuan kan, Nabi yang sambung fama belagul ilmi fihi annahu basyarun, dia stop kat situ, start, tak ada idea, tak ada ilham, tidur. Malam tu mimpi. Sambungan apa Bib? Fama belagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi. Itu idea, ilham yang Nabi SAW terapkan kepada Al-Imam Al-Busiri. Secara jujur tuan-tuan, saya semua hidup saya tak pernah baca Busiri ni habis. Di malam ni kena duduk sejam setengah lebih kurang lah. Habis malam ni baca. Berapa bait tadi? 161 bait malam ni selesai. Dengan kalau baca street laju tak ada percussion, mungkin cepet lagi lah kan. Tapi kita diiringi dengan dua pengqasidah kita dengan percussion, maka alhamdulillah tuan-tuan selesai. Cuma ya, untuk itulah saya katakan saya tak ada apa-apa. Saya hanya duduk, bak kata Ustaz Wan Naqi tadi, duduk jilsah dengan solihin ahli baik. Saya hanya niatkan itu saja, duduk nak numpang-numpang berkat, ambil berkat tuan-tuan. Dan masalah kita ustaz-ustaz ni tuan-tuan, saya cakap diri saya lah, min fitnatil alim an yakuna al-kalamu ilaihi ahabba min al-istima'. Masalah ustaz ni tuan-tuan, dia nak pegang mic dia kerja dia. Tak ada mic tak nak datang. Aku ada jemputan, aku datang. Padahal ini rumah orang ni tuan-tuan, tapi jemputan Nabi SAW kan. Dengan niat saya nak jumpa Habib, tuan-tuan saya datang lah. Saya memang bedal main datang tuan. Kalau tuan rumah kata balik ustaz, baliklah saya. Kan? Ini jemputan Nabi SAW. Ya, suhbah as-salihin, dan berbicara tentang Sayyidus Salihin Nabi SAW tuan-tuan. Maka sebab itu masalah orang alim ni tuan, pendakwah ustaz-ustaz ni apa? Goma bercakap, tak ada mikrofon, tak ada slot, dia tak datang. Nampak tak penyakit ustaz ni? Saya boleh datang kalau saya punya slot ada. Saya duduk sebelah Habib, saya datang. Kalau saya duduk belakang, saya tak datang. Itu bukan ustaz tuan-tuan. Murabbi, pendidik tuan, dia lebih goma donga daripada dia bercakap. Maka ujian para asatizah hari ni tuan, dia nak bercakap jadi syukurlah malam ni saya tak ada kelas, saya tak payah cakap, tapi terpaksa bercakap juga tuan. Dan Tolopeh masa umrah tadi Syekh Ustaz Wan Naqi sebut apa tadi, guru beliau di Madinah, Al-Habib tuan-tuan Zain bin Ibrahim bin Sumaid radhiyallahu anhu. Saya Tolopeh tuan-tuan datang sekali ke rumah Habib Zain dengan Habib Mahdi. Apa yang saya nak share satu sebelum saya tangguhkan ucapan saya ringkas tuan-tuan. Saya tengok Habib ada pen. Habib bawa koteh. Habib salin nota, ambil ilmu daripada Sayyidil Habib Zain tuan-tuan. Beliau catat. Kita ni ta'alim Melayu, bahasa Arab tak wati bahasa tuan-tuan. Pada terror bona kan, kita boleh faham qasidah burdah tadi. Tu bahasa Arab kita kelas. Bahasa ni susah nak faham tuan-tuan. Kalau Syekh Fahmi Zamzam tak bantu terjemah, saya yang duduk Mosi lama ni pun tak boleh faham tuan-tuan. Maknanya apa? Orang alim tuan-tuan, al-alamah Sulalatun Nabi SAW pun ambil nota, ambil ilmu, salin, duduk, hormat, takzim dengan tuan guru, sohbah dengan solihin. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita tuan-tuan yang duduk ujung-ujung ko mana ko adalah nilai tambah untuk keimanan kita, ilmu kita, adab kita, hal kita, maqam kita di sisi Allah dan di sisi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum, mohon maaf Habib, mohon maaf tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair jazaa diucapkan kepada Tuan Guru Dr. Syuhada Muhammad Al-Jafari di atas tausiah yang telah disampaikan sebentar tadi. InsyaAllah yang terakhir insyaAllah kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Al-Fadilatul Habib Mahdi Abu Bakar Al-Hamid. Falyatafaddal mashkura wal ma'juh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa karram wa syarrafa wa azzam ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين
وعلى صحابته الأكرمين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. نسألك في هذا المحضر المبارك ونسألك في هذا المجلس المبارك وفي هذه البردة الشريفة أن تكرمنا وجميع الحاضرين والحاضرات بنظرة منك يا الله تطهر بها القلوب وتغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الأساتذة الفضلاء الذين حضروا في مجلسنا هذا وخصوصا الدكتور شهداء الجعفري والأستاذ الفاضل والنقي حفظه الله سبحانه وتعالى الأستاذ الفاضل محمد بن نزلان وأستاذ حفيظي وكل الحاضرين والحبايب والمشايخ وأهل المسجد وكل من حضر هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها ليلة مباركة علينا وعليكم ويسري نورها وسرها في طول حياتنا آمين يا رب العالمين. الحمد لله kita dengar tadi dari tausiah ulama kita dan betul yang kata Ustaz Dr. Syuhada Hafizahullah Subhanahu Wa Taala, memang fitnah al-alim dia suka bercakap. Mudah-mudahan Allah maafkan kita semua insya-Allah. Insya-Allah. Nas'al Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan apa yang kita bercakap insya-Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata ulama, ma kharaja min al-qalb yasilu ila al-qalb. Yang keluar dari hati insya-Allah sampai kepada hati terus. Yang keluar dari lidah sampai la yatajawuz al-adan, tidak sampai ke telinga pun tidak sampai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita menjadi hamba Allah yang ikhlas lillahi Subhanahu Wa Taala. Dan kita dalam majlis Al-Burdah kita telah baca bait syair ini yang ditulis dikarang oleh imam dari ahli ikhlas. Beliau al-Imam Al-Busiri rahimahullah taala wa nafa'na bi barakatih. Ulama dari ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah anak murid kepada al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi rahimahullah taala. Beliau Abu Al-Abbas Al-Mursi antara yang ahli ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala. Beliau yang berkata, "Law ghaba anni Rasulullah ma 'adadtu nafsi fil muslimin." Kata beliau, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni ghaib dari saya, maksud tidak bersama saya, maka aku tidak kira diri saya dari orang muslim, dari umat Islam. La ilaha illallah. Maksudnya Rasulullah selalu bersama beliau. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat barakah dari mereka ini semua. Beliau Imam Al-Busiri, Muhammad bin Sa'id Al-Busiri adalah anak murid kepada Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi, dan Al-Imam Abu Al-Abbas Al-Mursi juga anak murid kepada Al-Imam Asy-Syadili rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihim fid darain amin. Cukup satu pengajaran bagi kita semua malam ini dan iktibar ikhlas al-imam ini. Bila beliau menulis al-Burda Al-Syarifah lillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia mengarang, ramai dari umat Nabi SAW mengarang syair tentang Rasulullah SAW. Ramai juga yang fasih seperti Al-Imam Al-Busiri. Tapi subhanallah, kenapa ini ratus tahun demi ratus tahun masih dibaca lagi? Berapa ratus tahun sudah dari zaman Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala, maka masih dibaca lagi Al-Burdah Al-Syarifah. Masih dibaca lagi bait-bait syair yang kita baca tadi, 160 atau 161 bait yang beliau tulis. Asir rahsia adalah ikhlas, al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka ini membuat kerana Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mahu sesuatu melainkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Imam Al-Busiri menceritakan sebelum itu dia ada mengarang syair dan sebagainya, tapi bila hatinya tergantung dengan mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tinggalkan semua, dia pegang teguh dengan kemuncak itu semua atau puncak itu semua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka dia pegang dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dia dapat semua yang dia mahu di dunia dan di akhirat insyaallah taala. Sampai kita dengar tadi bila dia tulis bait-bait syair tersebut, maka dia berhenti
dia tidak dapat ilham atau tidak dapat idea untuk sambung, tapi yang sambung untuk dia adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka inilah keadaan mereka yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar cinta. Kita semua mendakwa cinta Rasulullah. Siapa dari umat Nabi tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kata kita mencintai Rasulullah, akan tetapi adakah Rasulullah ada dalam kehidupan kita atau gaib dari kehidupan kita sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana, adakah kita ingat baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam selalu? Adakah kita hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam? Di mana-mana kita berada, dalam rumah kita, di luar rumah kita, di mana-mana kita berada, adakah kita rasa Rasulullah bersama atau tidak? Sunnah Rasulullah bersama atau tidak? Agama Rasulullah bersama atau tidak? Kita ingat Rasulullah ketika nak buat sesuatu. Orang yang betul-betul mencintai Rasulullah, dia tidak membuat sesuatu melainkan dia tengok adakah ini Rasulullah suka atau tidak suka, alaihi salatu wassalam. Maka dia memberikan kuasa untuk kehidupannya semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka bila kita sudah dalam keadaan ini, maka selamat kita insya-Allah taala dan selamat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. At-tabi'iyah, kita ikut siapa? Siapa idola kita? Siapa ikutan kita? Siapa yang menjadi contoh yang kita ikut dalam semua bidang kehidupan kita? Bukan sahaja dalam salat, bukan sahaja ketika puasa atau haji atau sebagainya, tidak. Dalam semua kehidupan kita. Setiap manusia pasti dia memerlukan contoh, memerlukan ikutan untuk dia ikut. Kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diganti dengan lain. Sebab dia memerlukan itu. Dia nak tahu al-kamal, al-mithal, orang yang menjadi contoh dan mempunyai kesempurnaan. Kadang-kadang kita rasa atau kita fikir kesempurnaan itu datang dari barat atau datang dari timur atau dari selatan. Maka bila waham itu dalam diri kita, kita fikir saja mungkin itu yang sempurna, maka kita ikut tanpa kita sedar. Sampai rumah kita masuk itu juga fikrah, semua idea dari sana. Sampai kita pakaian kita juga akan nampak, cara kita bercakap, cara kita berjalan. Subhanallah. Apa maknanya? Maknanya kita memang memerlukan idola, memerlukan ikutan. Tapi yang beza sahaja antara kita dan kaum salihin yang kita dengar tadi, as-salihin wal mukhlisin al-munibin lillah subhanahu wa ta'ala, beza antara kita dan mereka, mereka sudah pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ikutan mereka sepanjang hidup sampai mati, sampai meninggal, sampai jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemungkinan ada dari kita yang belum lagi. Tapi bila dia bersalawat, dia bersalawat, dia salat, dia beribadah, tapi belum ada lagi at-taslim, dia belum menyerahkan dirinya semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sudah jual dirinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia utamakan Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Sampai setiap waktu bersama Rasulullah dia bersedia untuk membela Rasulullah sampai mati depan Rasulullah, sampai membela Nabi SAW, mengorbankan ruhnya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia yang dapat maqam yang tinggi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini maqam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dipilih untuk bersama Rasulullah dalam gua ketika al-hijrah, dikurniakan banyak sampai Rasulullah SAW berkata, inna amanna an-nas alaihi,
yang mempunyai minnah, mahil minnah, jasa, yang mempunyai jasa atas aku dari ummah semua adalah Abu Bakar Siddiq. Maksudnya Nabi SAW macam tidak mampu membalas kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq kerana beliau sudah jual dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah SAW suruh mereka untuk keluarkan sedekah, ada yang keluarkan sedekah, ada yang bawa sedikit, ada yang bawa banyak. Sayyidina Umar bin Khattab bawa separuh hartanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Beliau bawa harta kepada Nabi. Rasulullah tanya dia, wahai Abu Bakar, mada tarakta li'iyalik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga kamu? Dia kata, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Maknanya dia sudah bawa hartanya semua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah jual dirinya dari awal. Ketika masuk Islam, dia sudah jual diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak rasa sesuatu yang betul melainkan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang orang kata ini mulia, ini besar, ini betul, dia ada timbang. Dia tengok bagaimana di sisi Rasulullah. Kalau tidak, dia tolak terus. Iman yang tinggi, wazana iman Abu Bakar al-ummah kullah. Iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia berat dari ummah semuanya, umat Nabi Muhammad semuanya. Maka radhiyallahu ta'ala an Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masa al-Isra wal Mi'raj, pada hari tersebut datang Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adakah ada berita baru wahai Muhammad? Rasulullah berkata, bersabda, ya, usriya biya laylata ila Baitul Maqdis. Rasulullah sebutkan Isra saja, tidak sebut Mi'raj. Baru Isra, oh dia rasa Baitul Maqdis, wa asbahta bainana, dan semalam malam di Baitul Maqdis, hari ini sudah di sini. Oh, dia dapat berita baru. Dia memang cari macam tu. Nasallahu alaihi wasallam. Dia terus cari siapa? Abu Bakar Siddiq. Dia cuba untuk Abu Bakar Siddiq ini cuba untuk dia nak membawa satu gambaran tentang Rasulullah yang tidak betul kepada Abu Bakar Siddiq. Kata, wahai Abu Bakar, adakah kamu dengar apa kata sahabat kamu, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. Dia kata, apa kata Rasulullah? Dia kata dia semalam atau malam dia pergi Baitul Maqdis, hari ini sudah di sini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa jawapannya? Adakah dia sudah kata macam ini? Kata ini? Dia kata, ya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, in kana qala faqad sadaq. Kalau Rasulullah SAW kata ini, pasti itu betul, pasti itu benar. Allah, tidak ada jalan. Dia cuba Abu Jahal untuk bawa syak atau sebagainya ke hati Abu Bakar ini sudah penuh dengan cahaya iman, penuh dengan cahaya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada jalan lagi untuk apa-apa masuk. Allahu Akbar. Maka dia kata, kaidahnya pendek sangat. In kana qala faqad sadaq. Kalau Rasulullah kata itu, maka pasti itu benar. Khalas. Tidak boleh terfikir, oh bila pergi, bila datang dan sebagainya, betul ke tak betul ke, akal boleh terima, tidak boleh terima. Macam keadaan orang Islam, umat Islam di zaman sekarang. Ada dari umat Islam yang nak menjadikan agama dia dan masukkan dalam akal. Akal boleh terima atau tidak terima. Mana boleh. Agama itu, iman itu dan agama itu atas akal semua. Akal yang ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita menjadikan akal itu boleh membenarkan atau membetulkan agama dan sebagainya. Yang ada fikiran macam ini, ia adalah agamanya lemah dan tidak ada iman yang sahih. Wal'iyadu billah subhanahu wa ta'ala.
Sayyidina Abu Bakar Siddiq, in kana qala faqad sadaq. Maka dalam kehidupannya semua, apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah itu benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kita apa yang akan berlaku kepada ummah ini bila hilang hubungan hati ini dengan baginda Rasulullah. At-tabi'iyah yang kita sebutkan tadi, ikutan tadi, bila hilang ikutan kita, apa akan terjadi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira' hatta wa in dakhalu juhra dabbin la dakhaltu. Kamu nanti, yani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattaba'anna sanana man kana qablakum, maksudnya akan hilang at-tabi'iyah, akan hilang ikutan, tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW ikutan, maka akan diganti. La tattaba'anna sanana man kana qablakum, akan diganti itu dengan apa? Dengan man kana qablakum. Mereka tanya, al-Yahud wal Nasara ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, faman? Siapa lagi selain dari Yahud dan Nasara? Jadi bila kita tidak ikut Nabi Muhammad, bila hilang idola dari kita, dari anak-anak kita, dari semua umat Nabi, maka akan diganti dengan apa? Al-Yahud wan Nasara. Sudah banyak apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlaku. La tattaba'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira' bi dira'. Al-shibr ma huwa shibr mulai hasta jengkal, jengkal, shibr bi shibr, jengkal. Kalau jengkal kita ikut jengkal, kalau dira' hasta kita ikut hasta, sama. Sampai kalau mereka ini masuk juhra dabbin, kalau tahu juhra dabbin ini rumah untuk atau lubang yang dab masuk, biawai itu yang di bumi Arab masuk, dia punya rumah macam ini. Kalau mereka masuk, kamu akan masuk juga, akan ikut apa yang datang di sana. Rasa itu yang contoh yang terbaik sekali. Apa yang datang dari sana, macam tidak boleh tolak, tidak boleh kata ini salah. Kita boleh salah, mungkin dalam agama kita pun ada salah, tapi yang datang dari sana, itu sempurna dah. Siapa yang kata ini? Yang menjadikan kita dalam keadaan ini kerana hilang ittiba' kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zim kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis seumpama ini, majlis burdah, menghidupkan hati kita insya-Allah untuk ingat Rasulullah, untuk menguatkan cinta kepada Rasulullah, untuk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk rasa ta'zim kepada Rasulullah, untuk kita mendidikkan anak-anak kita dari umur kecil siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ibu bapa tidak tahu lagi sempurna tentang sifat Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah, tentang adab Rasulullah, tentang syariat Rasulullah, macam mana kita nak ajar anak-anak kita di rumah? Mereka mencari siapa yang mereka ikut. Maka hendaklah kita yang hadir selalu dalam majlis burda, hadir dalam majlis maulid, hadir kuliah, hendaklah kita selalu insya-Allah menguatkan hubungan hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengetahui, belajar ilmu selalu tentang Rasulullah untuk kita mendidikkan anak-anak kita dengan baik insya-Allah taala. Nas'al Allah subhanahu wa taala ja'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allah yajzi 'anna, semoga Allah membalas sahibul bait, tuan rumah insya-Allah taala. Nas'al Allah yujzihi al-khair wal barakah wal sir wal tawfiq wal hidayah wa yaj'alhu insya-Allah min ahli al-ittisal bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon dari Allah subhanahu wa ta'ala malam ini kita tidak berpisah, melainkan dapat nadrah dari Allah, dapat nadrah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkat baginda Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak berpisah insya-Allah, melainkan kita rasa cinta yang hakiki kepada Rasulullah, dan dikuatkan cinta tersebut dari majlis ini insya-Allah taala.
dan tidak berhenti insyaallah taala. Amin. Allahumma qawwi imanana وقوي محبتنا لرسول الله وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. نسألك ببركة هذه البردة الشريفة، ونسألك ببركة الإمام البوصيري، وببركة الإمام أبو العباس المرسي، وببركة الإمام الشاذلي، وببركة ساداتنا آل أبي علوي وكل الأولياء والصالحين والمقربين. اللهم نظرة من نظراتك، ونفحة من نفحاتك، وبركة من بركاتك، وهبة من هباتك تحول بها حالنا إلى أحسن حال. اللهم فرج على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أسباب الهداية لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسألك ونتوجه إليك في هذا المجلس الذي تستجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات ببركة الأولياء والصالحين وبركة هذه البردة الشريفة. نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم أن تفرج على أخواننا في غزة، فرج على أخواننا في فلسطين، فرج عليهم فرجا عاجلا يا الله. اللهم اكلأهم، اللهم صلهم، اللهم احفظهم، اللهم تولهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أروي ظمآنهم، اللهم يسر لهم كل عسير، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم شفع فينا شهداءهم، اللهم احفظ من بقي منهم يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك اليهود الغاصبين، عليك بهؤلاء الظالمين. اللهم أنزل سخطك ومقتك عليهم. اللهم خالف بين قلوبهم وخالف بين ألسنتهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، واجعل تدبيرهم ومن عاونهم في تدميرهم. يا قوي يا متين يا أقدر القادرين يا رب العالمين، استجب دعاءنا يا الله لنا ولهم ولأمة النبي محمد أجمعين، واجعلنا من أنفع الأمة للأمة وأبرك الأمة على الأمة، وأصلح لنا شأننا كل وقت في الغمة يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. استجب دعاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berakhirnya bacaan doa Al-Fadhil Habib sebentar tadi, dan kita telah sudah mendengar ketiga-tiga orang memberi tausiah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada tuan-tuan guru kita yang berada di hadapan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memudahkan segala urusan dakwah kepada umat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan masa. Allah pilih sekali lagi kita untuk duduk bersama mereka, dan insya-Allah sebelum kita akhiri majlis burdah kita pada malam ini, ada sedikit pengumuman yang akan dimaklumkan. Yang pertama, insya-Allah pada esok pagi kuliah duha khas akan dijalankan di sini di Bait An-Nur bersama Sayyidil Habib Mahdi. Di sini kita ada mengadakan bacaan kitab pada jam 9 pagi, akan dimulakan dengan bacaan maulid, kemudian kita akan teruskan dengan pengajian kitab Nurul Iman. Dan yang keduanya, sebelah malam Sayyidil Habib akan bergerak ke belah Mantin, iaitu Masjid Karyah Pekan Mantin. Kita ada menjalankan program yang kali ketiga, insya-Allah. Ini program yang telah diberi nama oleh Sayyidil Habib sendiri, iaitu program Majlis Al-Ashwaq. Yang pertama telah kita jalankan di Port Dickson, yang kedua kita telah jalankan di Masjid Karyah Parujaya, dan insya-Allah yang kali ketiga ni insya-Allah kita akan jalankan di Masjid Karyah Pekan Mantin. Mudah-mudahan semua kita dapat hadir, pasang azam niat kita untuk hadir ke majlis kerinduan ini bersama Sayyidil Habib pada esok malam, pada kuliah duha dan esok malam insya-Allah. Jadi kita akan tangguh. Sebelum tu ada yang ketiga, selepas ini ruang muslimin ini akan digunakan untuk jamuan makan muslimat. Jadi kita selepas habis majlis kita akan bangun cepat-cepat untuk para muslimin turun ke kemah untuk menjamu selera, dan para VIP akan diiring untuk sebelah di sebelah kemah tepi ini. Dan kita dan para muslimat, ibu-ibu boleh mengambil makanan dan duduk di dalam ini dan bahagian luar insya-Allah. Jadi kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Wal 'asr